Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk bab gerak balas dalam tumbuhan. Okey, 5.1 adalah jenis-jenis gerak balas. Okey, kita akan tengok ini adalah apa yang sebagai introduction dalam buku teks. So, apa itu EM? EM adalah EM adalah organisma anaerob yang memberi kesan baik dalam industri pertanian dan peternakan untuk meningkatkan mutu dan hasil pengeluaran. Okey, organisma anaerob ini contohnya yeast dan ragi. Okey, berfungsi untuk mengeluarkan hormon dan enzim yang akan bertindak sebagai bahan yang aktif dalam peningkatan pembahagian sel tumbuhan dan pertumbuhan akar. Okey. Selain pada itu, yeast juga akan membantu proses fotosintesis. Tanaman seterusnya merangsang pertumbuhan untuk berbunga dan menghasilkan buah yang lebih banyak. Okey, ini adalah contoh-contoh EM, kita panggil effective microorganisma. Okey, seperti phototrophic bacteria, yeast, actinomyces dan lactic acid bacteria. Okey, ini pula adalah hasil buangan yang boleh kita gunakan untuk untuk meningkatkan penghasilan EM, dan juga EM ni juga boleh digunakan untuk menghasilkan nutrien yang sesuai untuk pertumbuhan hasil tanaman ini. Okey, itu saja sebagai introduction. Ada lagi. So, bila kita guna baja EM, okey, EM ni akan menyuburkan tanah, meningkatkan bilangan cacing, mempelbagaikan mikroflora yang mana akan meningkatkan kualiti tanaman, meningkatkan hasil tanaman dan juga boleh memberi ketahanan yang baik kepada tumbuhan untuk mencegah penyakit. Okey, so bila kita masuk dalam gerak balas merupakan satu tindakan yang dihasilkan oleh mikroorganisma dalam memastikan kemandirian spesiesnya. So, gerak balas mestilah terhadap rangsangan. So, tumbuhan juga seperti manusia dan haiwan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sekitaran. So, kita nak tengok bagaimana tumbuhan bergerak balas dengan perubahan persekitarannya. Apakah rangsangan yang boleh menyebabkan tumbuhan itu bergerak balas? Okey, ini yang kita dah belajar daripada tingkatan 3 rasanya. Okey, kita ada 2 jenis gerak balas. Gerak balas yang pertama kita panggil tropisme. Okey, tropisme ini adalah gerak balas yang kekal dan dipengaruhi oleh hormon. Gerak balasnya perlahan dan tidak jelas. Dia bergantung kepada arah rangsangan. So, dia ada 2 iaitu tropisme positif dengan tropisme negatif. Sekiranya pertumbuhan ke arah rangsangan, kita panggil tropisme positif. Jika pertumbuhan menjauhi rangsangan, kita panggil tropisme negatif. Okey, kita ada tigmotropisme yang pertama, gerak balas terhadap sentuhan. Boleh tengok pada gambar, apabila suluh paut bersentuhan dengan objek, dia akan mewujudkan tigmotropisme positif supaya dia boleh mendapatkan sokongan. Okey, geotropisme adalah gerak balas terhadap graviti. Geo ni
bermaksud graviti, yang mana akar menunjukkan geotropisme positif, pucuk menunjukkan geotropisme negatif sebab pertumbuhan pucuk menjauhi rangsangan. Seterusnya adalah hidrotropisme, yang mana gerak balas pertumbuhan terhadap air. Akar menunjukkan pertumbuhan ke arah air, maka akar menunjukkan hidrotropisme positif. Seterusnya, fototropisme. Foto bermaksud cahaya, yang mana pucuk menunjukkan fototropisme positif kerana pucuk tumbuh ke arah cahaya. Okey, kemotropisme. Kemotropisme menunjukkan pertumbuhan kepada bahan kimia. Bahan kimia pula kita ada dua. Sekiranya bahan kimia berbentuk garam mineral keperluan, so akar akan menunjukkan kemotropisme yang positif, tumbuh ke arah nutrien. Manakala jika seperti racun, maka akar akan menunjukkan kemotropisme negatif. Akar akan menjauhi racun tersebut. Okey, tindak balas yang jenis kedua adalah nasti. Nasti adalah gerak balas kepada pertumbuhan. Lebih cepat, jelas berbanding tropisme. Dan tujuan utama dia selalunya untuk menyelamatkan diri. Okey, kita ada fotonasti. Fotonasti adalah gerak balas terhadap cahaya. So, bila ada bunga ni menerima cahaya, dia akan berkembang. Kelopaknya akan berkembang apabila ada kehadiran cahaya. Okey, sismonasti kita ada gerak balas terhadap rangsangan mekanikal seperti kejutan, sentuhan, tiupan angin, titisan air hujan. Sismonasti dapat dilihat pada daun, stigma dan stamen. So, contoh yang paling biasa kita tengok adalah Mimosa pudica, yang mana tengok perubahan pengucupan daun akibat sentuhan. Kita ada juga pokok Biophytum sestinium. Ini daun dia. Hampir sama je daun dia. Juga menunjukkan gerak balas sismonasti. Niktinasti pula. Nikti ni bermaksud gerak balas ke ritma sirkadian. Sirkadian ni maksudnya perubahan siang dan malam. Okay. Jika perubahan dalam gelap, okay, daun pokok ini adalah daun pokok petai belalang. Bila waktu siang dia terbuka, bila pada waktu malam dia akan mengucup, tertutup. Ini adalah contoh untuk niktinasti. Seterusnya, timosnasti. Termonasti bermaksud gerak balas kepada suhu persekitaran. Okey, pokok bunga tulip kembang mekar akibat kenaikan suhu pada musim panas dan dia mengucup apabila suhu menurun. So, pokok bunga tulip ni dia ada musim kembang dia bergantung kepada suhu persekitaran. Seterusnya, tigmonasti. Tigmonasti adalah gerak balas terhadap getaran yang terdapat pada tumbuhan karnivor seperti perangkap Venus. Okey. Dia juga merangsang daun untuk tertutup dan memerangkap serangga. Berlaku getaran pada permukaan daun. Okey, sampai kepada praktik formatif. Nyatakan definisi gerak balas tropisme. Okay, tropisme adalah satu gerak balas yang mana bahagian tertentu pada tumbuhan akan mendekati atau menjauhi rangsangan. Okay, senaraikan 3 gerak balas tropisme. Mudah je. Tigmotropisme, hidrotropisme, geotropisme, kemotropisme, fototropisme. Mana-mana. 3, wajarkan
kepentingan gerak balas fototropisme. Okey, wajarkan kepentingan dia adalah pucuk akan mendapat cahaya matahari secara optimum untuk menjalankan fotosintesis. Okey, Danish mendapati daun pokok semalunya mengucup apabila nyalaan pemetik api didekatkan. Jelaskan pemerhatian ini. Okey, maksudnya dia bergerak balas terhadap haba iaitu termonasti. Itu saja untuk bab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.